السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين. Sahaja kami belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi tunjuk kepada kebaikan. Kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripada yang maha tinggi lagi maha suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang dihormati pengurusi, timbalan pengurusi, Imam, Bilal, ahli jawatan kuasa dan sekalian hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami. Begitu juga dengan keluarga kami. Amin Allahumma amin. InsyaAllah sama-sama munajat Imam Al-Haddad. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. قال المصنف رحمة الله تعالى ينفعنا في علمه علمنا في الدارين رضي الله عنا ورضي الله عنكم. Kita masih lagi dalam juzuk Am. Biasa orang belajar atas ke bawah, kita belajar bawah ke atas. Sebab apa saya mengajar tuan-tuan daripada surah Nas naik ke atas? Sebab saya belajar macam tu. Sebab guru saya ajar saya atas sampai bawah, tak boleh nak habis. Jadi terpaksa ajar bawah sampai ke atas baru habis. Sebab itulah saya ajar tuan-tuan dengan cara macam tu. Kita dah sampai pada suratul Lail. Yang terakhir sekali suratul Lail, iaitu bahagian
penjelasan 11 ayat yang pertama. 3 dan 4. Ada beberapa hari saya tak dapat datang, tak selesai. 4 berkaitan dengan betul. Qala al-musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah ada 114 surah. Betul? Kan? Betul. Dalam juzuk yang 30 ada berapa surah? Dah pening. Dia bermula dengan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la. Surah Al-A'la ni sangat-sangat disukai dibaca oleh imam, terutama waktu witir. Sembahyang witir. Kenapa suka sangat baca surah Al-A'la? Sebab siapa yang perbanyakkan dalam sembahyang baca surah Al-A'la, dia akan dipandang tinggi. Sebab apa? Surah A'la tu namanya tinggi. Maka orang yang gemar baca surah Al-A'la, maksudnya dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang tu akan dipandang tinggi. Sebab itulah kita lihat ada setengah orang lepas syak je mesti surah A'la, mesti surah A'la. Itu tanda je Allah Taala jadikan dia ni ada pengaruh. Ada pengaruh dalam segi pemandangan. Zaman Nabi ada orang suka baca surah Ikhlas. Tiap-tiap kali sembahyang baca surah Ikhlas, baca surah Ikhlas, baca surah Ikhlas, baca surah Ikhlas ataupun surah Ikhlas mata-mata. Sahabat-sahabat bila dengar macam tu, sahabat muskil. Boleh ke tak boleh macam ni? Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, wahai Rasulullah, ada sahabat ni asyik baca surah Ikhlas bila jadi imam. Adakah boleh ataupun tidak boleh? Rasulullah tak jawab boleh ataupun tak boleh. Rasulullah kata, tanya orang yang baca surah Ikhlas, untuk apa je baca surah Ikhlas? Maka tak ada istilah haram, tak ada istilah makruh dalam mengulang surah-surah yang kita baca dalam sembahyang. Sebab Rasulullah tak bagi jawapan. Maka bila tak bagi jawapan, diharuskan dibenarkan. Tetapi baca surah Ikhlas tetap dapat pahala, walaupun berulang berkali-kali dalam sembahyang. Maka Rasulullah suruh tanya orang yang baca Ikhlas. Kenapa? Bila tanya orang Ikhlas ni, sebab dia gemar pada surah Ikhlas, sebab dia sayang sangat surah Ikhlas. Sebab apa? Sebab dia tak nak diganggu oleh iblis dan syaitan. Sebab iblis dan syaitan dalam surah Sad berjanji akan menyesatkan anak keturunan Adam sebab dengki, sebab tak nak sujud pada Nabi Adam. Maka dia sendiri kata, saya, ya wahai Tuhan, benarkan saya sesatkan keseluruhan anak Adam kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba kamu yang ikhlas. Ikhlas yang macam mana? Matlamat ialah Tuhan dalam surah Al-Ikhlas. Kalau kat Malaysia ni sembahyang, kita dengar imam selalu baca surah A'la, terutama dalam sembahyang witir, rakaat pertama. Tiap-tiap minggu baca surah Yasin. Apa tanda je surah Yasin? Orang kata bid'ah. Bid'ah tang mana? Kan? Tang mana bid'ah je? Dia betul jawab. Cakap memanglah bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah ada 5. Kita punya ahli sunnah wal jamaah ada 25 hukum. Itu fardu ain. 25 hukum. Semua orang tahu 5 hukum kan? Sebenarnya hakikatnya ada 25 hukum. Macam contohnya, musim maulid, orang bawa maulid. Musim khatam Quran, orang bawa khatam Quran. Datang orang Arab, datang orang ni, ini bid'ah, tahu tak? Kawan-kawan saya cakap, ini kata bid'ah. Kalau saya cakap, ya betul bid'ah, bid'ah hasanah. Dia terdiam. Ini bid'ah betul, bid'ah hasanah. Kenapa dia katakan bid'ah hasanah? Sebab tak ada bukti dalil yang mengatakan Nabi melarang.
Sebab benda yang melarang sudah lengkap dalam Quran, benda yang disuruh sudah lengkap dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Dua-duanya lengkap. Kalau benda tu masih sama-sama, menunjukkan kita kena rujuk kepada pakar dia, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Maka bila rujuk pada pakarnya, bid'ah akan terbahagi kepada 25. Setiap satu hukum mesti kena ada 5. Hukum wajib, kenapa jadi wajib? Sebab. Itu pertama. Mesti ada sebab. Apa benda yang katakan wajib, mesti ada sebab. Mesti ada syarat. Mesti ada sah. Mesti ada batal. Mesti ada mani'. Sembahyang Jumaat wajib tak? Wajib bagi lelaki. Perempuan wajib tak? Bagi lelaki, ada tak terhalangnya untuk dia sembahyang? Sembahyang Jumaat, boleh tak terhalang dia sembahyang Jumaat? Yang masuk penjara, yang kena tangkap dengan orang, itu mana bagi je. Dia nak sembahyang tapi terhalang. Ada tak hukum mengatakan je dia sah ataupun batal? Ada dikatakan dalam tu sah dan batal. Dia nak sembahyang Jumaat juga, tapi tak cukup 40 orang dalam mazhab Syafi'i, ataupun mazhab lain tak cukup seorang, dia seorang saja sembahyang Jumaat. Sah tak sah? Tak sah, walaupun 4 mazhab sekalipun. Itu namanya ada syarat sah dan batal. Sebab benda ni tergantung dengan ahwal, keadaan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Semua dikaji oleh ulama. Ulama tugas ialah mengkaji keseluruhan. Sebab itulah ulama banyak berlaku perceraian dalam perkahwinan je. Imam Ghazali pernah kahwin berapa ramai? Imam Syafi'i berapa ramai je kahwin? Imam Syafi'i dalam ziarah haji pernah kahwin 100 orang. Imam Ghazali berapa ramai je kahwin? Sebab cerita antara perempuan-perempuan yang kahwin dengan mereka, dia nak bersama dengan suami, sebelah sini ada kitab, sebelah sini ada kitab, sebelah sini ada kitab, sebelah sini ada kitab, sebelah sini ada kitab. Tak ada ruang yang nak datang kat suami. Itu ulama-ulama kita yang terkenal sampai sekarang ni. Imam Syafi'i, Imam Ghazali terkenal sampai sekarang. Tetapi dia punya kesusahan untuk nak sampaikan ilmu pada kita sampai dia terkenal, adakah senang lenggang je dengan kaki sampai ke ilmu? Tak. Dia ada perit je, ada sakit je, ada mujahadah je, ada susah payahnya untuk nak mengkaji ilmu, untuk meletakkan hukum. Tiba-tiba kita kata Imam Syafi'i tak betul, Imam Ghazali tak betul. Hari ni kita kata ini kau ajar lain macam tak ada adab. Kamu tak tahu ke sejarah je macam mana belajar? Maka itulah dikatakan benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita tak perasan. Bila kita tak perasan, jangan ikut suka hati. Kena rujuk dengan orang yang benar-benar belajar. Bid'ah, kalau orang kata baca Yasin bid'ah, ya khair, betul bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jangan marah orang tu kata bid'ah, betul lah bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kita nak bergaduh orang kata bid'ah, ya betul bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah apa maksudnya? Bid'ah yang dapatkan pahala. Baca Quran buat dosa ke buat pahala? Buat pahala. Itu dipanggil bid'ah yang membawa pahala. Tergantung dalamnya sunat. Itu kan dia bid'ah hasanah. Bid'ah wajib ada tak? Bid'ah wajib ada tak? Sekolah, Kolej Islam Antarabangsa, Universiti Islam, dalamnya ada fakulti dan ada meja, ada lampu, ada aircon. Itu universiti. Masjid ada lampu, ada aircon, ada komposisi, ada kapet, ada keselamatan, ada pagar lagi, ada setengah masjid ada pagar lagi. Itu apa namanya? Bid'ah wajib alal hal, alal arid. Bid'ah yang menjadi wajib kerana masalah yang berlaku. Kena ada pagar untuk masjid ni, kenapa? Tiap-tiap minggu komposisi apa tu? TV hilang. Ada tak suruh yang tiap-tiap minggu TV hilang? Ada. Maka diorang adakan pagar kat dalam tu. Supaya ada tak masjid yang pipe hilang? Ada.
Maka ada yang penjaga menjaga, itu dia katakan menjaga tempat tu menjadi wajib sebab ada pencuri. Bid'ah asalnya ada tak benda tu? Asalnya tak ada. Tetapi diadakan. Benda tu asalnya tanggungjawab polis. Tetapi polis tak dapat nak jaga sebab bukan bidang kawasan je. Maka kena adakan yang orang lain, kita berbayar, pagat yang berbayar, syarikat yang ada pagat bayarkan je untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Itu namanya bid'ah apa? Bid'ah wajib. Itu pelajaran sekolah semua apa? Itu nama semua bid'ah wajib. Ada tak bid'ah haram? Kalau guru saya ke Mekah, channel-channel TV ni bid'ah dalalah. Parabola besar-besar, ini bid'ah dalalah. Kat Masjidil Haram mengajar. Macam Syekh Ibrahim Makki. Saya anak murid Syekh Ibrahim Makki, dia cakap, kat Mekah tak nampaklah parabola tu. Kalau kat hotel, atas hotel tu dia punya pecawang untuk TV semua apa tu, besar je tu, kita boleh masak, boleh tidur kat dalam tu, bunyi besar. Channel kat dalam tu beribu-ribu channel. Satu dunia boleh dapat. Syekh yang kat Mekah tu kata apa? Itu bid'ah dalalah. Tiba-tiba kat Malaysia orang buat maulid bid'ah dalalah, orang tengok TV itu bid'ah hasanah. Itu balik kan? Itu balik kan benda tu? Mana boleh macam tu? Dan fi kullil makan fiha maqal. Kaedah. Tiap-tiap tempat ada cerita je. Jangan samakan. Macam di Malaysia mazhab Syafi'i, jangan samakan dengan mazhab Hanafi. Tempat mazhab Hanafi, jangan samakan dengan mazhab Syafi'i. Kena hormat tempat masing-masing. Imam Syafi'i kalau datang pada Imam Malik, tempat tu datang pada Iraq, dia tak baca kunut. Sebab apa? Dia menghormati mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab kunut hukumnya apa? Sunat, bukan wajib. Kenapa benda yang wajib, benda yang sunat kita nak bergaduh? Tak perlu. Surah Al-A'la, Surah Al-Ghashiyah, Surah Al-Fajr, Surah Al-Balad, Surah Al-Syams. Biasanya kata Quran akan memula dengan surah Syams. Kadang-kadang ada yang memula dengan surah Duha, tapi seeloknya surah Duha sebab surah Duha yang Nabi SAW bermula kata La ilaha illallah wallahu akbar. Surah Al-Insyirah, Surah At-Tin, Surah Al-A'la, Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq sila kata Surah Al-Qadr, Surah Al-Bayyinah, Surah Al-Zalzalah, Surah Al-Layl dan Surah Al-Bayyinah. Kalau susah nak hafal, maksudnya apa? Surah Al-Layl dengan Surah Al-Bayyinah. Kalau susah nak hafal, apa maksudnya? Kalau Surah Al-Layl payah nak hafal, maksudnya kamu kena gangguan dengan saka, dengan jin. Surah Al-Bayyinah payah nak hafal, maksudnya apa? Kamu masih lagi tak jelas dalam perjalanan hidup kamu. Bayyinah jelas, lail malam. Lail berkait rapat dengan kekuatan bangsa satu lagi, bangsa jin. Surah Al-Jin, jika setengah-setengah orang, salah satu surah yang paling susah hafal surah jin. Sebab apa? Ada kawan kita panggil bangsa jin. Bahasa yang paling mudah kita apa? Bahasa hantu. Hantu ataupun mak lampir lah, hantu raya lah, itu semua bangsa jin. Surah Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, Al-Takasur, Pasal Al-Asr, Al-Humaza, Al-Fil, Al-Qurash, Al-Ma'un, Al-Kawsar, Al-Kafirun, Al-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Kadang-kadang, kenapa saya sebut semua nama ni? Saya cakap dengan orang, bacalah surah Ikhlas. Ya, surah Ikhlas tu apa ustaz? Saya dah pening. Dia ni tak pernah dengar surah Ikhlas ke? Umur 60 tahun, 40 tahun, tak pernah dengar surah Ikhlas. Kita kul huwallahu ahad, boleh tahu. Rupa-rupanya nama surah dia tak tahu. Ada setengah orang macam tu. Bukan setengah orang, majoriti orang macam tu. Macam Suratul Mulk. Kita kata Suratul Mulk. Surah apa tu? Suratul Mulk tu apa?
Tabarakallah. Boleh ingat. Tabarakallah. Kepala surah kita tu. Hari ini kita belajar berkaitan Suratul Lail. Selain itu, ia mendustakan kemewahan hidup, harta dan pangkat. Selain itu, ia mendustakan adanya pahala yang terbaik, yang tidak percaya Allah akan membalas kepada orang yang membelanjakan hartanya pada jalannya, sehingga dia amat sayang membelanjakan hartanya kecuali untuk mencari keseronokan, kelazatan dan bersenang-senang di dalam hidupnya. Maka orang yang mempunyai ciri-ciri tersebut akan disediakan oleh Allah dan dimudahkannya untuk menempuh jalan yang paling sukar, iaitu kehidupan yang sangat buruk di dunia dan di akhirat, serta menyebabkan menjadi celaka. Ada tak orang tak percaya kepada pahala? Ada tak orang tak percaya pada dosa? Ada tak orang tak percaya kepada syurga? Ada tak orang tak percaya pada neraka? Hatta orang yang ada dalam masjid sekalipun tak percaya pada dosa dan pahala. Apa lagi orang yang duduk luar? Orang yang duduk luar daripada masjid, jarang daripada masjid dengan surau. Majoriti yang saya tanya antara sahabat-sahabat kita sama asatizah yang mengajar, guru-guru agama mengajar, kebanyakannya orang buat kebaikan atas dasar benda tu, bukan atas dasar dia faham pahala dan syurga dengan cara yang betul. Kalau kita yakin dengan pahala, kita boleh maafkan orang. Kalau kita yakin dengan dosa, kita tak berani nak buat jahat. Kalau kita yakin dengan syurga, kita akan buat benda yang melibatkan diri masuk syurga. Siapa orang yang betul-betul dijamin masuk syurga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ikut je. Kalau kita yakin dengan adanya neraka, kita akan menjauhkan diri kita daripada neraka, tidak mengikuti orang yang masuk dalam api neraka. Macam Fir'aun, Haman, syaitan dan kaum-kaum yang binasakan oleh Allah dalam Quran, dan apa yang ada sejarah cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Nabi kata? Dalam hadis Nabi, ada Nabi kata, saya pelik dengan orang berdoa. Dalam doa je minta dimasukkan dalam syurga, tetapi buat kelakuan bukan ahli syurga. Saya pelik dengan orang minta lindung daripada api neraka, tetapi buat kelakuan ahli neraka. Itu hadis Nabi. Dan matlamat cara nak masuk syurga dalam Al-Quran, Rasulullah wallazina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujud yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanuh. Rasulullah wallazina ma'ahu, yang ni perkataan wallazina ma'ahu, dan orang yang berserta dengan dia. Adakah kita berserta dengan dia? Kita tak berserta dalam hidup je, tetapi kita nak mencontohi jalan hidup dia. Benda ni dijelaskan oleh hadis Nabi, siapa nak masuk syurga, ikut aku. Ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut cara kata saya. Bukan ikut nafsu. Bukan ikut pemikiran kita. Bukan ikut kehendak kita. Bukan ikut orang lain. Ikut betul apa yang kita belajar sejarah macam mana Nabi, hati itu tunduk dengan apa yang Nabi ajar. Tundukkan hati itu. Kalau hati itu tak dapat tunduk, bahaya. Sembahyang sujud, tapi hati tak sujud. Ini masalah. Nabi pun kata, siapa nak masuk neraka, jangan ikut aku. Jelas. Siapa ikut jalan Nabi, dia bakal untuk masuk syurga. Siapa tak ikut jalan Nabi, dia bakal akan masuk neraka. Maka orang yang mendustakan berkaitan dengan
dosa. Tetapi di Islam mendustakan kaitan dengan pahala, tetapi di Islam Allah Ta'ala akan susahkan hidupnya. Sebab apa? Orang kafir senang lenang. Hatta kerajaan boleh dapat. US paling kaya, China paling kaya. Saya dapat tahu China ni punya ekonomi, kebanyakan kecanggihan ekonomi yang ada di China dibuat oleh orang Islam. Dicuri oleh orang kafir China, dia jual pada US. Dia enaya berapa ramai orang Islam di China didapat oleh orang kafir. Dan orang kafir jual pula benda tu kepada bangsa lain US. Kebijaksanaan, kecanggihan kebanyakannya datang pada orang yang Islam. Tetapi orang Islam tak nak ikut cara Nabi, maka dia ambil oleh orang kafir. Memang Nabi SAW, siapa yang tak ikut sunnah, maka dia akan hilang apa yang ada pada diri dia. Siapa yang tak ikut cara Al-Quran, perintah dalam Quran, maka dia akan bermusuh sesama sendiri walaupun adik-beradik anak dia sendiri. Maka dua ni penting. Quran dan hadis sangat-sangat penting untuk memaham Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Itu sangat-sangat penting. Sebab itulah kita lihat Islam ni lemah. Bila orang Islam tu sendiri tak percaya pada pahala, tak percaya pada dosa, tak sama macam orang kafir, Allah Ta'ala akan susahkan hidupnya. Sebab apa? Supaya berharap orang ni boleh dapat hidayah, supaya jangan susah pada alam kubur. Allah Ta'ala susahkan je. Allah Ta'ala susahkan je. Allah Ta'ala susah. Supaya apa? Dapat imbang balik je apa yang berlaku dalam kubur nanti dan akhirat. Tetapi Allah Ta'ala susahkan je, masih tak sedar lagi. Ini yang kita takut rugi. Kat dunia kamu susah, kat akhirat kamu, kat kubur kamu dah dapat sakit yang luar biasa. Sakit yang ada dalam kubur, dikumpulkan seluruh sakit atas muka bumi ni, sejak pada Nabi Adam punya sakit sampai yang paling akhir dunia ni, kiamat, dikumpulkan semua sakit, sakit jiwa, sakit perasaan, sakit badan, sakit luka, sakit terhempit, sakit bengkak, sakit duri, sakit kepala, sakit memikir, semua tu dikumpulkan yang satu, tak sama satu sakit yang berlaku dalam alam kubur, takkan sama. Itu yang dikatakan kehidupannya di dunia dan di akhirat menjadi celaka kalau tak dapat hidayah dalam perjalanan. Maknanya orang ni tak dapat hidayah. Apa maksudnya tak dapat hidayah? Maksudnya dia tidak sambut apa yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha adil. Semua orang dapat hidayah. Seorang dapat hidayah cara-cara tertentu. Yang sambut ataupun yang tak sambut, dua benda. Macam ada setengah orang kata, Iblis ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan orang. Iblis ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk neraka. Itu ketentuan Allah ataupun tak? Ya, ketentuan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala zalim. Kenapa jadikan iblis macam tu? Dia cakap macam tu. Kita tergamak tak nak kata Allah Ta'ala zalim, tapi hati kecil kita kata, Allah Ta'ala zalim, kenapa buat iblis macam tu? Sebab Allah Ta'ala berkuasa. Ini masalah tak belajar fardu ain berkaitan dengan apa? Qada dan qadar. Bila tak faham qada dan qadar, confirm sangka buruk dengan Allah. Qada dan qadar apa maksudnya? Ayat Subuh Dinar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh 'ala amrihi. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Kita ambil yang paling akhir sekali. Wa ja'ala kulli syai'in qadara. Dia dah membuatkan satu benda dengan ketentuan tepat.
Tepat tu bila? Bila dah jadi. Sebelum dah jadi, sebelum nak jadi, ada pilihan tak? Ada pilihan. Maksudnya, iblis yang nak buat jahat ke Allah Ta'ala yang suruh buat jahat? Masa iblis tak nak sujud pada Nabi Adam, Allah Ta'ala kata dengan dia, kenapa wahai iblis, kamu tak sujud Nabi Adam ni? Adakah kamu kurang ajar? Ataupun kamu rasa lebih baik daripada dia? Dia jawab apa dengan Allah Ta'ala? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia kenal tak siapa yang cakap tu? Dia tu makhluk yang dia bercakap dengan Allah. Kita dengan ayah kita tak berani nak cakap walaupun yang kita buat salah. Mak kita pun buatlah buat salah, kita tak berani nak cakap apa. Ini dengan Allah, dia berani nak cakap macam tu. Siapa yang pilih buat jahat? Dan dia minta izin pula. Ya Allah, saya nak sesatkan anak Adam ni semua. Siapa yang jahat sebenarnya? Allah ke dia? Bila Allah Ta'ala kata, aku mengizinkan. Kenapa Allah Ta'ala mengizinkan? Sebab Allah Ta'ala tahu apa nak jadi. Allah Ta'ala tahu apa nak jadi. Sebab dunia ni darul imtihan. Dunia ni pemiksaan. Orang yang menuju pada Allah ataupun nak menuju lain pada Allah. Nak menuju lain pada Allah, neraka tempatnya. Nak menuju pada Allah, akan bakal masuk syurga, jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekarang ni dah masuk syurga, neraka belum? Masih hidup lagi? Dah masuk kubur belum? Belum lagi. Maksudnya kita belum lagi ditentukan neraka ataupun syurga. Orang yang dalam kubur masuk neraka, syurga. Dalam kubur mungkin kena azab, tak azab kita tak tahu. Tapi adakah mereka yang dalam kubur masuk syurga, neraka? Belum lagi. Belum ditetapkan dengan tepat miqdar, tepat qada dan qadar. Dua-duanya lengkap, maksudnya sudah berlaku. Adakah dah berlaku? Belum lagi berlaku. Bila belum lagi berlaku, apa maksudnya? Ada pilihan. Sebab itulah dalam Quran kata, la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Jikalau kamu putus asa dengan rahmat Allah, kamu kufur. Selagi mana ada ruang dalam kehidupan kamu, ada masa, saat dalam hidup kamu, ada masa untuk bertaubat, ada masa untuk Allah Ta'ala terima kebaikan-kebaikan kamu. Walaupun 5 saat sebelum roh sampai ke hulqum. Walaupun berapa saat sebelum matahari terbit di tempat yang terbalik. Allah Ta'ala ni dia bagi banyak kelonggaran. Bagi banyak orang yang satu hati zarah, satu zarah iman bakal masuk syurga. Ada tak? Kita nampak orang terima pekerja, oh ada satu markah saja, kamu naiklah kelas. Kita hafal Quran, kalau sabar satu muka satu baris dia hafal. Janji satu muka surat satu baris. Kena ulang balik tak? Patah balik kan? Tapi bagi Allah Ta'ala ke akhirat tak ada masalah. Allah Ta'ala punya rahimnya macam mana? Kasih sayangnya macam mana? Lain. Tapi kita boleh sangka buruk dengan dia. Sebab kita salah faham dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak benda ayat Quran kalau digabung-gabungkan, hadis Nabi kalau digabung-gabungkan, duduk dalam satu bahagian, qada dan qadar, kita banyak salah faham berkaitan dengan Allah sendiri. Sebab itulah kita jadi, pemikiran kita ni kadang-kadang bingung. Maaf kata bingung, maknanya kita tak nampak jalan betul. Allah Ta'ala kata macam ni, kenapa buat macam ni dalam hidup saya? Pasal setan pula, kenapa pula gini? Dia dah keliru jalannya apa? Cari penyuluh. Bila kita gelap, cari suluh. Suluh apa? Ilmu takkan duduk pada kitab. Dia akan duduk pada dada-dada manusia. Al-ilmu laysa fil kutub, al-ilmu fis sudur. Ilmu tak duduk dalam kitab. Ilmu duduk dalam dada-dada manusia. Sebab itulah digalakkan sangat kita duduk dengan orang yang baik. Nak jadi orang kaya, duduk dengan orang yang betul-betul kaya. Nak jadi
Nak jadi orang yang pakar dalam bidang tanaman, duduk dengan orang yang bidang tanaman. Nak jadi orang yang pakar dalam penyembelihan, belajar dengan orang yang hebat dalam segi penyembelihan. Nak jadi orang yang hati tenang, duduk dengan orang yang hati tenang. Tapi kalau kita nak jadi kaya, duduk dengan orang yang angan-angan kaya, kita sama juga angan-angan kaya. Nak duduk orang kaya dengan betul-betul kaya. Apa maksud betul-betul kaya? Ada bukti yang dia benar-benar kaya. Bukan kaya dengan duit orang. Kaya dengan duit dia sendiri. Sebab itulah dalam bab muamalah tak sah jual beli dengan barang orang. Penipuan banyak berlaku dengan skandal-skandal semua apa. Dia kaya dengan duit siapa? Duit orang. Bukan duit dia sendiri. Maka bila kita nak tahu orang yang betul-betul kaya, nak jadi kaya, kita kena rapat diri kita dengan orang yang betul-betul kaya, memang ada kekayaan dengan dia. Dan hubung silaturahim luar rezeki. Hubung silaturahim, doa makbul. Jamaah penting. Duduk berjamaah penting. Berkawan penting. Dan berkawan kena kawan dengan orang yang betul. Jangan kawan dengan orang yang tak betul. Ramai zaman sekarang ini nak jadi kaya, tetapi duduk dengan orang yang salah. Itu yang jadi masalah. Ada pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Dah 40 minit lebih. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat. Apa yang salah dan silap bagi diri saya mohon minta maaf. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا عالم في الصدور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah yang maha mengetahui akan segala rahsia-rahsia kami Allah. Apakah sekalian dosa besar dan dosa kecil yang telah kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Apakah sekalian dosa besar dan dosa kecil
Bagi ibu bapa kami dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil. Bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat dan sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup, yang sudah meninggal, ya arhamar rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa. Angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat dan dapat masuk syurga-Mu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanakallah bihamdihi.